Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Paling terhormat Imam Besar Masjid Putra Haid yang saya hormati dan saya kasihi, pada Tuan Nazir masjid yang mulia ini, pada para asatizah, alim ulama, para aimah yang mengikuti pengajian ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas, iaitu memahami konsep murtad dalam Islam oleh saya Dr. Aiman Al-Akiti. Untuk mengurai dan membahas pembahasan ini, maka seperti biasanya saya lebih suka dan lebih cenderung untuk merujuk kepada kitab-kitab muktabar, yang dalam hal ini ada sebuah kitab yang sangat komplit dan sangat lengkap yang dikarang oleh Syekh, seorang ahli tarjih dalam mazhab Syafi'i, yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Makki Al-Haytami, dengan kitabnya yang berjudul Al-I'lam Biqawati'il Islam. Beliau meninggal tahun 974 Hijriah. Murid beliau adalah termasuk Al-Imam Ibn Qasim Al-Abbadi, Al-Imam Sahibul Fathul Qarib, dan juga Al-Imam Zainuddin Al-Maribari, Sahibul Kitab Fathil Mu'in. Walau bagaimanapun, kerana kitab ini sangat tebal tuan-tuan dan puan-puan, kerana dia sangat tebal, maka susah atau lambatlah untuk kita khatamkan pengajian kitab Al-I'lam ini. Maka salah seorang ulama yang bernama Syekh Al-Imam Ahmad bin Abdul Razzaq Al-Maghribi Ar-Rashidi, dia ini adalah seorang ulama bermazhab Syafi'i yang melakukan muhasyi atau hasyiah kepada Nihayatul Muhtaj Imam Syamsuddin Ar-Ramli, telah membuat ringkasan bagi kitab Al-I'lam ini dengan judul Al-Ilmam Bimasailil I'lam Biqawaitil Islam. Jadi kitab ini adalah merupakan ringkasan bagi kitab Imam Ibn Hajar tadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Oleh sebab itu, saya rasa kita cuba khatamkan kalau kita boleh, kerana kitab dia sebenarnya tak tebal sangat. Kalau tidak boleh pun, kita sampai mana yang kita dapat. Dan saya tidak akan memperpanjang penjelasan bagi perkara yang sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi thiqati alhamdulillahi wajibil wujudi li dhatihi. Segala puji bagi Allah, zat yang wajibul wujud bagi zatnya. Berarti dia sendiri memang wujud, wajib wujud dan tidak akan menerima ketidakwujudan. Al-kamili fi jami'i sifatihi, yang sempurna pada segala sifatnya. Al-munazzahi anasyawa'i bin naqsi wasimatihi, yang disucikan dari segala kekurangan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata abadin akhlasa fi tauhid rabbih, dengan syahadahnya seorang hamba yang sangat murni dalam tauhid kepada Tuhannya. Fa udhifa bil qabuli, wa ashhadu, dan aku naksasi anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ni'mal abdu wa ni'mal rasul, syahadatan tubayyinu li mukhlisiha min hajal wusul, syahadah yang menjelaskan bagi orang yang murni ikhlas dengan syahadah ini kepada jalan kebenaran untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina sa'idu bittiba'i wa nalu kulla ma'mulin wa ba'du. Lalu dia kata, fa inni nadhartu fi kitabil i'lam, sungguhnya aku melihat pada kitab Al-I'lam li khatimatil muhaqqiqin, iaitu Ahmad bin Hajar Al-Haytami,
tinggal di Mekah. Ghaira anna fihi tulan, hanya saja dalam kitab ini sangat panjang bisababi dzikril adillati ghaliban, kerana biasanya menyebutkan dalil-dalil yang panjang. Wal munaqashah, dan perbahasan ma'arbabil mazahib, dengan para ulama mazhab. Wa takraran, dan terjadi pengulangan pembahasan ibarat-ibaratnya seluruhnya. Ini membuatkan panjang. Oleh sebab itu, fakhtartu an ajma'a maqasidahu, maka aku memilih untuk mengumpulkan tujuannya di dalam sebuah talkhis, ringkasan yang halus, ala tartibin munifin yajma'ul mu'tamadah, yang mengumpulkan segala perkara yang muktamad saja. Okey, yang mana dengan ini samaituhu, aku menamakan kitab ini al-ilmam bimasailil i'lam. Semoga Allah SWT rattabatuhu ala muqaddimah wa rajiya min Allah, semoga aku mengharap daripada Allah SWT ikhlas wa husnul khatimah, dan husnul khatimah. Sekarang kita masuk kepada muqaddimah yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Al-muqaddimah fil kalami ala hakikatir riddah, iaitu muqaddimah ini membicarakan tentang hakikat, ontologi daripada riddah. Riddah itu murtad lah bahasa Melayu. Wa bayani syai'in min ahkamiha, dan menerangkan sedikit daripada hukum hakam riddah. Hiya fil lughati, adapun riddah secara bahasa, hiya fil lughati rujuk itu adalah kembali. Wa qad tutlaqu 'alal imtina'i min ada'il haqqi, kadang-kadang riddah ini atau murtad dimutlakkan adalah tercegah untuk menunaikan yang hak, menunaikan kewajipannya, atau menunaikan mencegah daripada melakukan yang kewajipannya. Kamani zakati fi zamani Siddiq radhiyallahu anhu, seperti orang-orang yang menghalang atau tidak berkehendak untuk membayar zakat fi zamani, pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini mani zakat, termasuk orang-orang murtad yang terawal. Ini secara bahasa, tuan-tuan. Berarti kalau rujuk, macam contoh dia, raddada, berarti dia itu kembali. Dalam hal ini murtad berarti orang itu kembali dalam kekufuran. Ba'da islamihim, setelah mereka masuk Islam. Nanti kita akan bahas tentang ayat tersebut. Wa fi syar'i, sedangkan murtad secara syarak, qat'ul balighi al-aqilil mukhtari al-islamah. Seseorang, orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang tak dipaksa, sengaja, qat'ul islamah, iaitu dia telah memutus. Qat'ul balighi telah memutus Islamnya, al-islamah, iaitu Islamnya. Maksud dia apa, tuan-tuan? Iaitu dia sengaja memutuskan diri dia daripada ikatan Islam. Lebih kurang macam tu. Ini bahayanya murtad. Berarti definisi murtad adalah orang yang sengaja memutuskan dirinya daripada agama Islam, daripada ikatan Islam. Wa min thamma kanat afhasha anwa'il kufri. Dan dari sinilah kita dapat lihat, inilah afhasha anwa'il kufri, iaitu jenis kekufuran yang paling buruk, paling fahish. Afhash tu paling teruk lah. Wa aghladaha, dan yang paling parah hukman, secara hukumannya. Hukman secara hukum dia ni yang paling parah. Wa innama tuhbitul al-amala indana idza ittasalat bil mauti. Wa innama tuhbitul amala, riddah ini hanya dapat melebur amal. Tuhbit atau habatun atau ihbat. Ihbat itu apa? Yang betul ihbat. Ihbat itu apa? Ihbat itu adalah melebur, menghapus. Wa innama tuhbitul amala, hanya sahaja ditambat, dihapus. Maksudnya itu. Amal tersebut indana, menurut kami, idza ittasalat bil mauti, ketika dia itu mati dalam keadaan murtad. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah SWT,
Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad minkum daripada kalian semua an dinihi daripada agamanya iaitu Islam, wa huwa kafirun maka dia itu adalah orang yang kafir, faulaika habitat a'maluhum dan mereka-mereka inilah yang telah lebu amal mereka fid dunya dalam dunia wal akhirati dan tidak berguna lagi di akhirat kelak. Jadi ayat ini turun menerangkan tentang golongan kafir, iaitu kejahatan dan keburukan golongan kafir yang mana yas'alunaka anisyahril haram, tentang peperangan kepada orang yang kafir. Lalu kenapa mereka ini bahaya? Dan dijelaskan ini wala yazaluna yuqatilunakum, mereka ini akan tidak berhenti-berhenti memerangi kalian semua hatta yaruddukum an dinikum, sehingga engkau keluar daripada agama kalian semua atau mengembalikan agama kalian semua, ini istata'u, selagi mana mereka mungkin berusaha untuk membuatkan kalian semua ini jadi kufur. Wa man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Itu dia. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka inilah yang orang-orang murtad ini adalah orang yang akan berada di api neraka, hum fiha khalidun, iaitu mereka di dalam api neraka ini khalidun, tidak akan keluar daripada api neraka. Mereka akan sentiasa berada dalam api neraka. So ini adalah bahayanya kufur ataupun murtad, tuan-tuan dan puan-puan. Faqayyadal ihbata, dan ayat ini telah mengkaitkan atau mengikatkan istilah ihbat, habitat a'maluhum kan, bil mauti, dengan kematian al-kufri, di dalam kekufuran. Wa bihi yataqayyadu ihbatul amali birriddah fi qouli ta'ala wa man yakfur bil imani faqad habita a'maluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Juga termasuk menunjukkan bahawa murtad ini boleh menyebabkan meleburnya segala amal kita adalah dari firman Allah SWT, wa man yakfur bil imani, barang siapa yang kufur daripada iman, faqad habita amaluhu, maka dia telah meleburkan amal dia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di dalam akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Dan kita jangan lupa ada kaedah usuliyah annal mutlaqa yuhmalu alal muqayyad. Perkara atau kaedah iaitu perkara yang mutlak itu ditanggungkan pada perkara yang diikat atau yang dikaitkan. Ala annal ayata, bahawa sesungguhnya ayat yang atsaniyata, yang kedua, fiha tasrihu bitaqid bidzalika, jelas-jelas menunjukkan kait bahawa orang yang kufur dengan sumpah dia berarti murtad, maka dia telah habita amaluhu wa huwa fil akhirati khasirun, iaitu mereka minal khasirin, iaitu termasuk orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Illa yakunu fil akhirati minal khasirin illa idza mata alal kufri, kerana tidak ada dalam ini yang dimaksud dengan wa huwa fil akhirati humul minal khasirin, wa huwa fil akhirati minal khasirin, menunjukkan erti kekufuran, kerana tidak ada orang yang rugi di akhirat kelak melainkan orang yang mati dalam kekufuran. Amma ihbatus thawabil a'mal bi mujarradi riddati fa muttafaqun alaih, iaitu leburnya amalan hanya kerana murtad, itu suatu perkara yang disepakati oleh ulama. Jadi tidak ada khilaf. Orang yang murtad hari ini, kalau ada yang tiba-tiba murtad hari ini, automatik simple je. Automatik dia itu akan hilang segala amal baik yang pernah dilakukan. Tak kisahlah dia milioner, bilioner, bagi zakat setiap tahun 100 juta ringgit sekalipun, apabila dia murtad, maka hilanglah segala amalnya, dan amalnya tidak dapat menjadi saksi baginya untuk menyelamatkan dirinya daripada api neraka, daripada dosa-dosa yang lain dan juga kekufuran itu sendiri, kalau dia mati dalam kekal kekufuran sampai masuk ke dalam
api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Waqad ulima anna ihbatal a'mali ghairu ihbatis thawabil a'mal. Kena tahu bahawa ihbat amal, iaitu leburnya amal, bukanlah meleburkan pahala amal. Jadi contoh dia boleh saja sah amalan dia, tapi tak ada pahala lah. Dalam erti apa? Wa nadhiruhu as-salatu fil makhsub. Contoh dia orang yang solat dalam pakaian yang dighasab, yang dicuri. Curi gosok tu lain sikit lah, tapi kita sebut curi lah basically. La sawaba fiha, tidak ada pahala di dalam mencuri di dalam solat tersebut. Indal jumhur, menurut majoriti ulama, ma'asihatiha, walaupun solat disah. Okey. Wa faraka fil usuli baina adami wujubil qada'i alladhi huwa lazimu li ihbatil amal. Jadi efek dia apa? Daripada kaedah tersebut, efek dia ada orang murtad, dia tak wajiblah untuk mengqada amalan atau solat dia, puasa dia sebelum dia murtad. Dia tak wajib qada. Tapi dah tak ada pahala lah. Itu maksud dia. Okey. Tapi kalau solat yang ditinggalkan ketika dia murtad, dia wajib qada. Wa amma malhadus sawabi fa huwa qabulu bi makna ithabahu wa birriddati tabayyana anna la qabulah. Jadi kalau riddah menyebabkan tak ada diterima lah amalan tersebut. Li'annahu wujidat minhu al-an halatun tunafi ta'akhulahu li thawab. Kerana apa? Dia dah tak layak untuk mendapat pahala. Kerana apa? Kerana dia telah melakukan riddah. Okey. Lalu sekarang wa min ahkamiyah, hukum hakam. Jadi kita dah definisi khatirnya murtad itu kita dah bahas habis. Kita dah bahas habis. Lalu sekarang kita akan membahas tentang apa? Membahas tentang hukum hakam orang yang murtad. Wa min ahkamiha, termasuk hukum hakam murtad, anna milkal murtadi fi malihi wa ma yamlikuhu fi riddatihi binahwi istiyadin mawqufun. Fa in aslama tabayyana maqa'uhu aw mata murtadan bana zawalu milkihi. Milik, jadi pertama, harta milik murtad dalam hartanya dan apa yang dia miliki dalam keadaan dia reddah. Dan seperti contoh dia, ibarat dia binatang yang dia panggil dia han, dia buru, itu akan mauquf, akan ditahan. Dalam erti status dia tidak dapat dimiliki kerana dia telah melakukan jarimah, melakukan jenayah yang paling besar. Fa in aslama, kalau dia masuk Islam, tabayyana baqa'uhu, maka harta tersebut menjadi milik dia. Au mata murtadan, kalau dia mati murtad, bana zawalu milkihi, maka jelaslah akan hilang kepemilikannya. Berarti orang-orang kaya tersebut, kalau dia itu murtad, maka hilanglah kepemilikannya kalau dia mati dalam keadaan murtad. Wa baqa'u nahwi saidi mubahan, dan akan tapi kehalalan binatang yang dia buru tadi tetap halal lah, sebab dia buru tadi dalam keadaan Islam dia. Lakin ta'atiku mustawlidatuhu wa mudabbaruhu, akan tapi anak yang dilahirkan daripadanya atau mudabbar, kalau hamba mudabbar tersebut, kan, daripada ini maksud dia hamba tersebutlah menjadi merdeka. Segala hamba dia menjadi merdeka di zaman yang ada hamba lah. Wa fi muddatil waqfi yunfiqu huwa wa man yamunuhu min malihi wa yuqda minhu dainun lazimahu qabla riddatihi wa kadha fiha bi islafin. Dan dalam keadaan wakfu tadi, harta dia ditahan tadi, maka kenalah memberi nafkah diri dia, okey, dan orang yang ditanggung daripada hartanya tetap kena bagi nafkah. Wa yuqda minhu dainun, dan ditunaikan segala hutang yang dia miliki dan wajib yang wajib baginya sebelum dia murtad, dia kena bayar balik semua, masa orang tu akan bayar balik. Wa kadza fi habi islafin, begitu juga segala harta yang dirosakkan. Wa yudha'u maluhu inda adlin, hartanya diambil dan diberikan kepada orang yang adil, yang boleh mentasarufkan harta tersebut. Wa amatuhu ma'a mahramiha, dan amat dia, hamba perempuan dia beserta mahram-mahramnya, aw imra'atin thiqatin, atau perempuan yang thiqah. Wa tu'ajjaru manafi'uhu, dan
berilah ujrah, ongkos, biaya kepada segala manafik dia dan tidak halal hutang-hutang dia. Wa yasihu tafarruhu al-qabilu lil waqfi mawqufan wa huwa ma yajuzu ta'liquhu kal wasiyah wal itqi wal istilat. Tasarruf dia yang boleh menerima untuk diwakafkan dengan mauquf boleh, seperti wasiat, apa tadi, pemerdekakan dan lain-lain. Wa tabinu zaujatuhu, ni yang bahaya. Wa tabinu zaujatuhu biriddah, tertalak bayanlah isteri dia disebabkan oleh murtad. In lam yadkhul biha, kalau dia belum menjima'. Belum jima', berarti ini adalah tertalak bain bagi perempuan yang belum dia jima'. Fa in dakhala biha wuqifa ala inqida'il iddah. Kalau dia dah pernah jima' perempuan tersebut, maka ditahanlah isteri dia, dianggap dia dalam keadaan wuqifa ala inqida'il iddah, sampailah dia itu. Jadi ditahan tu, ditunggu dulu, tawakuf dulu sampai habisnya iddah. Fa in aslama qabla inqidaiha fanikahu bihali. Kalau tiba-tiba si laki tadi masuk Islam balik sebelum habis iddah, maka dia kembalikan kepada nikahnya kembali. Wa illa bana infisahuhu. Kalau dah habis iddah dia tidak masuk Islam, maka dia terjadi perceraian, iaitu infisah. Fasakh min hini riddah, bermula daripada saat dia itu melakukan murtad tadi. Wa yajri dzalika fi riddatiha, dan berlaku perkara tersebut dalam riddah dia, kemurtadan dia. Jelas kan? Ni bahayanya murtad, tuan-tuan. Wa wulidal murtadi ini naqada qabla riddah wa ba'daha wa ahadu abawaihi walau min jatil wa in alam muslimun fa muslimun wa illa fa mahkumun bi riddatihi. Kalau anak yang lahir sebelum riddah, maka dia kekal dalam Islam. Kalau dia dalam keadaan setelah dia murtad, maka dia dalam keadaan agama sesuai dengan murtadnya. Wa tajibu istitabatul murtad halan. Ini yang kita lakukan di Malaysia, di Selangor, di Negeri Sembilan terutamanya. Kita ada runding cara akidah khusus membahas perkara ini. Wa tajibu al-istitabatu atau wa tajibu istitabatul murtadi halan. Seorang murtad wajib diminta untuk bertaubat secara halan, seketika. Ada orang murtad saja kena minta dia taubat. Minta taubat secara halan. Fa in asarra walau marratan qutila bidarbil unqi duna ghairihi. Apabila dia memang tidak mahu, maka tidak mahu walaupun sekali, dia akan dihukum bunuh dengan dipancung tengkuk dia, tidak selainnya. Okey. Benda ini adalah salah satu hukum kerana ada hadis Rasulullah SAW, iaitu apa? Barang siapa man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti atau murtad daripada agamanya, maka dibunuh. Itu memang hukum hakam fiqah yang termaktub dalam kutub-kutub fiqah. Akan tapi dia kena melalui imam, kena melalui pemimpin. Jadi kalau undang-undang tersebut tidak mengakomodir atau tidak membahas atau tidak mengcover perkara ini, tidak boleh ada mana-mana orang civilian yang melakukan perkara tersebut. Kerana apa? Itu adalah hak seorang imam. Imam ni maksud dia bukan imam masjid. Imam ni adalah presiden, perdana menteri, raja, sultan dan lain-lain. So dia kena ada function daripada kerajaan, daripada pihak berkuasa. Dia tidak boleh diambil tindakan sendiri oleh mana-mana pihak. Okey, ni kena jelas supaya tidak terjadi apa yang terjadi di Indonesia baru-baru ni. Ada orang semangat sangat dengan Islam tapi tak ada ilmu, lepas tu dah bom bunuh diri sana, bom bunuh diri sini, bunuh sana, bunuh sini. Dia ingat halal darah orang-orang yang bukan Islam dan halal darah orang yang murtad dan lain-lain. Tak boleh. Tak boleh. Kalau orang yang bukan Islam kafir, dia terbagi kepada dua. Ada kafir harbi, kafir zimmi. Kalau kafir zimmi, haram man adza zimmiyan faqad adzani. Lepas barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka telah menyakitiku, kata sabda Rasulullah SAW. Maka kafir zimmi itu tidak boleh kerana kita kena lindung mereka. Kafir harbi ni macam mana? Kafir harbi ni yang betul-betul dalam keadaan peperangan lah. Contohnya negara kita diserang oleh sebuah negara yang bukan Islam.
Kita dalam keadaan peperangan. Itu berarti mereka itu adalah kafir harbi. Itu lain lah. Kita tak dalam perang. Contoh dia. Wala yatawallahu illa al-imamu aw naibuhu. Tiada ada yang boleh menunaikan hukuman bunuh tadi, sentence tadi, melainkan imam atau naibnya. So kita tak boleh lah. Tak boleh lah hari ini kita nak jumpa je. Ni murtad. Okey, jom kita hukum dia. Tak boleh. Wa in iftata alaihi wahidun uzira. Kalau ada orang yang buat boleh ditangkap dan ditaksir. Wa in aslama turika. Lalu wa in aslama, kalaulah seseorang itu seorang murtad itu masuk Islam kembali, turika, maka dia ditinggalkan. Ditinggalkan maksud dia okey, biarkan dia. Contoh dia tak sedar atau dia tak tahu, dia tak memiliki pengetahuan yang cukup, lepas tu dia melakukan murtad, maka dia diminta taubat. Kalau dia taubat, alhamdulillah. Wa in aslama turika. Wa in kana bisababi ahadi minal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam alaihim aw kana zindiqan aw batinian. Wa in kana bisabbi wa in kanat bisabbi ahadin. Walaupun ini ghayah. Walaupun adanya murtad tadi disebabkan oleh sabbi. Sabbi ini adalah mencaci salah seorang daripada para nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim, au kana zindiqan, atau dia ini sebagai zindik, jadi mengatakan dia ini sebagai zindik, au batinian. Berarti walaupun. Jadi dia kena, kalau dia taubat, ditinggalkan. Dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab-kitab furu' ada mengajarkan boleh salah satu cara untuk istitabah, untuk meminta taubat, adalah dengan cara seseorang itu apabila dia melakukan murtad, dibawa runding cara dulu. Itu yang kita ada runding cara akidah tu. Kita bawa dia dulu, kita tanya soal jawab, berharap untuk dia tidak murtad. Selesaikan apa yang dia tak puas hati, kita selesaikan. Kita selesaikan, kita tanya, kita cek. Kebanyakannya mungkin kerana dia dari agama lain, lalu masuk Islam kerana pernikahan, dan setelah masuk Islam dia tak sesuai dan dia nak murtad, contohnya. Itu. So itu susah sikit lah nak convince, sebab semangat Islam tu tak ada lagi, dia punya ruh Islam itu tak wujud lagi. Tapi kalau yang betul-betul Muslim, lalu entah macam mana boleh terpesong nak murtad, ini insya-Allah lebih mudah untuk dikembalikan. Tapi kalau ada yang tak mudah tu kerana hati dah tertutup, nak buat macam mana? Sebab itu kita cuba. Dalam kitab-kitab lain berarti dicuba istitabah tu sampai dipenjara, tidak dibunuh tapi dipenjara sampai dia nak taubat. Itu yang diambil pendapat oleh ulama-ulama di Malaysia dan mengeluarkan fatwa tentang masalah istitabah tadi. Fala budda fi sihhatil islamihi minasyahadataini ala tartibi wa tawali. Dan wajiblah di dalam sah keislaman tersebut, iaitu bersyahadah 2 kalimah syahadah, untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah secara tertib. Asyhadu an la ilaha illallah wa tawali, dan terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak boleh asyhadu an la ilaha illallah, dia pergi mana-mana mandi dulu ke apa, datang balik wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh. Dia kena tartib dan tawali. Dia tak boleh Muhammad dulu baru la ilaha illallah. Ini menurut kitab ni lah. Walau bil ajmiyati, walaupun dengan bahasa selain Arab. Wa in ahsanal arabiyata. Walaupun dia itu seorang yang bagus atau fasih bahasa Arab dia. Khilafan, berbeza lima afta bihi Syekhul Islam Zakaria. Berbeza dengan pendapat yang telah difatwakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini. Wala budda ma'a dzalika min ruju'ihi al-i'tiqadi. Dan wala budda, ada wajib besertanya apabila dia kembali daripada i'tiqadnya,
irtadda bisababihi, yang dia menyebabkan dia murtad, wala yu'azzaru murtadun taba ala awali marrah wallahu ta'ala alam. Min ruju'ihi an itiqadihi irtadda bisababihi wala yu'azzar, dan dia tidak ditazim murtadun taba ala awali marrah. Dia tidak boleh dihukum, tidak boleh ditakzir bagi orang yang murtad sebab tak tahu. Lepas tu dia taubat dan kembali kepada Islam pertama kali, maka dia tidak boleh dihukum. Okey. Sekarang kita masuk, tuan-tuan dan puan-puan, perbahasan i'tiqadat al-mukaffirah wa ghairil mukaffirah, iaitu perbuatan hati yang menyebabkan seorang itu kufur, atau kita panggil i'tiqad dalam hati bagi seseorang yang i'tiqad tersebut menyebabkan dia itu jatuh ke dalam kekufuran. Ay al-masaili allati marji'uha al-aqaidu wa in hasala al-kufru fiha biqaulin aw fi'lin wa nuqaddimu alayhi anna man i'taqada ma yujibul kufra kafara batinan wa in lam yudhhirhu wa anna man azama 'ala al-kufri walau fi zamanin ba'idin wa in lam yuharrik bihi lisanahu aw taraddada fihi kafara. Maksud dia apa? Yang ini in hasala al-kufru fiha biqaulin aw fi'lin. Ini perbahasan yang menjelaskan tentang apa saja kepercayaan, aqaid. Kepercayaan dalam hati yang akan menghasilkan pengkafiran, akan hasilkan kekufuran dengan percayaan tersebut, sama ada dengan ucapan atau perbuatan. Wa nuqaddimu alaih, dan kami iaitu muallif mendahulukan pembahasan ini, annaman, bahawa sesungguhnya orang yang bertikad ma yujibul kufra kafara batiman, iaitu barang siapa yang bertikad perkara yang dapat menyebabkan kekufuran, maka dia jadi kufur secara batin walaupun dia tidak menzahirkannya. Kan ada orang dia dalam hati dia dah kufur tapi zahir dia masih nampak macam Islam. Wa anna man azama 'alal kufri, dan barang siapa yang berazam atau ingin nak jadi kufur, walau fi zaman badi'idin, walaupun pada waktu, kalaulah aku dah tua nanti, dah umur 100 tahun baru aku nak tak boleh. Wa illam yuharrik bihi lisanahu, walaupun dia tidak menggoyangkan lisannya tapi ada dalam hati dia. Aw taraddada fihi al-kufru, aw taraddada fihi, atau dia itu nak yang betul Islam ni betul ke, macam tak sure je, dia ragu-ragu dengan keislaman dia dan merasa kekufuran itulah yang benar, tapi dia masih ragu-ragu, kafara, maka seorang itu jatuh di dalam kekufuran. Maka dia itu jatuh ke dalam kekufuran. Ini disebut. Wa qaulu Syafi'i, dan telah berkata al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapa Imam Syafi'i? Iaitu kita punya mujtahid lah. Mujtahid mazhab kita. Ma lam yuharrik bihi lisanahu huwa hadisun nafsi. Apa yang tidak menggerakkan, walau apa yang tidak menggerakkan hatinya, iaitu hadisun nafsi, iaitu apa yang disebut dalam hati, al-maudu'u yang terletak an bani adama, yang terletak pada jiwa anak Adam, mahmulun adalah dimahmulkan atau ditanggungkan, alal khatiri pada apa yang dikhendaki dalam hati, alladhi la yastakiru yang tidak tetap. Wa anna man 'allaqahu walau bil qalbi ala syai'in walau muhalan aqliyan kama bahathahu fil asli. Termasuk penyebab seorang itu jatuh dalam kekufuran secara hati lagi, seseorang yang menggantungkan kekufuran tersebut dengan hatinya pada sesuatu walaupun perkara itu mustahil secara logik, akal. Seperti perkara ini telah dijelaskan di dalam asal. Kaedah asal. Kafara fil hali, maka dia jadi kufur secara hal. Kalaulah tiba-tiba Allah ni ada dua, contoh dia, maka aku jadi kufur. Nauzubillah min zalik lah orang cakap macam tu. Walaupun itu mustahil Allah tu ada dua. Kalaulah Tuhan ini ada anak, itu kan mustahil. Akal tak boleh terima Allah ini ada anak. Lalu dia kata kalau seperti itu, dalam hati dia sekalipun, walau dia tak sebut, maka dia jatuh kufur. Kafara fil hali, maka dia jatuh kufur secara seketika itu. Wa minhu ayyakulla kafartu insyaallah. Aku akan kafir kalau Allah kehendaki, maka dia pun jatuh kufur. Ustaz, bukankah takdir menentukan bahawa wajib bagi kita beriman dengan takdir, baik dan buruk? Berarti kalau orang tersebut kufur, itu adalah takdir Tuhan. Tuhan yang menjadikan dia kufur.
secara hakikat dia memang betul. Akan tapi entah nak ke mati dalam keadaan kufur yang ditakdirkan oleh Allah? Redha ke? Nak ke? Saya tak nak. Saya berharap Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan bahawa saya tidak mati dalam mati kekufuran. Saya tidak mati dalam murtad. Kita nak bahawa kita ini seorang yang istiqamah dalam Islam dan dalam keadaan sentiasa, iaitu sentiasa berpegang pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa kadza istahsanahu ar-radiya bihi walau dimnan. Begitu juga orang yang menganggap murtad itu baik. Murtad ini dianggap baik. Ar-radiya atau meridai, bagi dia boleh, tak ada masalah. Redha bagi dia, walaupun dia tak murtad, bagi dia murtad ini adalah hak asasi manusia. Ini yang bahaya ni. Hak asasi manusia. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Okey. Ka'an sa'alahu kafirun yuridul Islam. Seperti halnya seorang kafir yang bertanya pada dia, yuridul Islam, yang berkehendak pada Islam. Ayyulaqinahu syahadah. Jadi ada orang kafir, dia tanya, Syekh, ana nak masuk Islam boleh tak? Kenapa? Tak nak rasa agama Islam ni yang betul lah. Agama lama saya ni macam tak betul je. Misalnya. Tak apa, agama kau pun betul juga. Itu redha bil kufri. Itu maksud redha bil kufri. Jadi ada soalan di IKIM, di program saya, iaitu program Imanuna, dengan dalam IKIM, radio IKIM, mengisahkan tentang pertanyaan, apakah kan takdir wajib kita terima? Sekala ada orang dah ditakdirkan dia mati dalam kekufuran, so kita kena terimalah kekufuran dia. Ini bukankah ada kaedah ridha bil kufri kufrun? Jawapan dia, ridha bil kufri kufrun tu redha dengan kekufuran. Maksud dia, kalau ada orang nak masuk Islam, dia kata tak payahlah. Ini yang saya kata pluralisme agama. Sebab itu kita di Selangor tegas dalam bab ini. Dah ada fatwa tentang bahayanya Islam liberal dan bahayanya pluralisme beragama. Pluralisme agama ini adalah perkara yang sangat bahaya. Jadi Syahbaz Buat Selangor yang tegas dalam bab perkara ini. Au radiya bihi walau dimna ka'an sa'alahu. Okey, ni dah. Falam yaf'al. Au qala lahu isbir hatta ufarrigha min syughli au khutbati. Termasuk boleh menyebabkan seorang itu jatuh dalam kafiran, seperti dia kata, sabar-sabar sampai aku selesai daripada pekerjaanku, au khutbati atau khutbah aku. Jadi apa? Termasuk boleh menyebabkan seorang itu kufur apabila dia sengaja memberi izin untuk orang yang nak keluar dari kekufuran tersebut, nak minta diajarkan cara syahadah, tapi dia berenggan kerana sibuk. Aw asyara bi alla yuslima, atau dia isyarat untuk tidak seorang itu masuk Islam. Wa in lam yakun taliban lil Islam kama bahathahu fil asl. Okey. Aw asyara ala muslim bi ayyartadda, atau seorang itu mengisyarahkan kepada keislaman untuk dia murtad. Dia isyarahkan kepada orang Muslim, ada orang Muslim diisyarahkan untuk dia murtad. Wa in kana murid dari riddah, walaupun orang tersebut nak murid, dia ajar macam mana nak murtad. Macam ni. Itu contoh dia. Kau nak murtad, aku murtad macam inilah cara dia. Ni murtad. Contoh. Itu pun boleh menyebabkan seorang itu murtad. Lain, tapi kalau istingkar lainlah. Dia kata, kalau kau buat macam ni boleh jadi murtad, so tak boleh buat macam ni. Itu lain. Ini kena ni cara nak murtad macam ni je, buatlah. Itu nama dia ridha bil kufri. Meredha dengan kekufuran. Au talaba minhu au min kafirin al kufra, atau seorang meminta daripada seseorang Muslim atau minta dari orang kafir untuk kufur. Kau jadi kafir lah, senang. Itu pun tak boleh. Kerana mempromot, inti dia mempromot perbuatan kufur atau mempromot kufur, itu boleh menjatuh dalam kekufuran. Walau bi amri bin intiqali min yahudiyyin ila nasraniyatin. Walaupun seperti berpindah daripada agama Yahudi kepada Nasrani, seolah-olah dia reda. Tak apa, masuk je Nasrani. Mengejar Nasrani itu juga boleh membawa kepada kebenaran. Au aksahu, atau sebaliknya, kama huwa zahir, seperti apa yang zahir. Au qala li muslim, atau dia berkata kepada seorang Muslim,
salabaqallahu al-imana aw likafirin la rizqa laka la rizqaka la yani la razaqakallahu al-imana. Itu yang betul. Iaitu apa? Seperti kau kata kepada orang Muslim atau orang kafir, iaitu Allah tidak memberikan rezeki kepada engkau untuk iman. Wa in tadammana zalika ridahu bil kufri. Kalau ada niat di dalam ucapan tersebut redha dengan kekafiran. La in arada doa, bukan kalau dia berkehendak untuk doa, alaihi bi tashdidil uqubati, dengan sangat-sangat ma'ukubah. Lain dia kata kerana gaduh sangat dengan orang kafir, marah dengan orang kafir, akhirnya dia kata la razaqakallahu al-iman, kau memang takkan dapat rezeki untuk mendapat iman. Ini akan menyebabkan kufuran kalau dia niatkan tadi kerana harapan untuk orang ini tidak mendapat syurga, padahal dia itu nak masuk Islam tapi kita halang, ini boleh menyebabkan murtad. Tapi kalau orang tersebut memang dah memang memusuhi Islam, okeylah kalau macam tu. Macam tu dia, ini perkara lain. Okey. Okey. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita pindah kepada perbahasan lain daripada wa minha ma idza iddaha annaha idza zaharat rububiyatu zallat al-ubudiyatu wa ana bidzalika raf al-ahkami aw annahu faniya min sifatin nasutihi allahutihi. Jadi termasuk orang yang jatuh dalam kekufuran yang beranggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini seperti apa yang diiktikadkan oleh agama lain seperti Nasrani. Allah ini adalah Salisus Salasah, Trinity dan lain-lain. Ini boleh menyebabkan kufur. Boleh menyebabkan kufur. Seperti itikad golongan Nasrani. Wa minha ayyunkiral ba'tha, termasuk dari penyebab kufur orang yang mengingkari diutus ba'thah, iaitu seperti bila dia mati nanti akhirat tidak ada dia dibangkitkan. Tidak. Ini boleh menyebabkan kekufuran. Mengingkari syurga neraka juga boleh menyebabkan kekufuran. Wa minha inkaru jawazi bi'satir rusul, mengingkari boleh bagi Allah untuk mengutus para rasul. Jadi dalam hati dia kata mana boleh. Mana boleh. Nabi Muhammad ni bukan nabi. Itu termasuk boleh kufur. Nabi Isa tu bukan nabi. Manusia biasa je, boleh menyebabkan kufur. Musa bukan nabi, boleh menyebabkan kufur. Tapi kalau seperti Nabi Khidir ni nabi ke tidak? Ini khilaf. Tidak menyebabkan kufur. Luqmanul Hakim nabi ke tidak? Tidak. Ini khilaf. Okey. Ulama khilaf antara kenabian atau ketidaknabian dia. Au idda an-nubuwah muktasabun, atau dia menyangka bahawa kenabian itu perkara yang boleh diusahakan. Jadi kalau kita usaha bersih hati semua, insya-Allah kita jadi nabi. Tak boleh. Faham? Sebab itu kita kata kenabian ini bukan muktasab. Wa minha jahdu ayatin aw harfin minal Quran. Termasuk darinya adalah melawan ayat atau huruf dari Al-Quran yang disepakati. Ia adalah Quran. Contoh dia apa? Kita kata, ini bukan ayat Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini bukan Quran. Misalan dia. Ini boleh menyebabkan kufur. Berbeza dengan basmalah. Bacaan basmalah pada awal Fatihah itu memang khilaf. Kecuali ya innahu min Sulaiman tu, itu Bismillahirrahmanirrahim tu, innahum bismillahirrahmanirrahim tu dia adalah jelas ayat Al-Quran. Maka siapa menafikan,
boleh jatuh dalam kekufuran. Wa minha ziyadatu harfin fihi, atau menambah huruf dengan sengaja yang tidak ada. Jadi ada dalam Al-Quran contoh dia Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, perbezaan qiraat Warsh dengan Hafiz. Ini tak apa. Ini kurang atau tambah kerana qiraat, itu tak ada masalah. Yang dimaksudkan ini sengaja tambah yang memang tak ada wajah dalam qiraat. Itu tak boleh. Au kadzdzaba bisyai'in mimma sarha bil Quran. Apa yang Quran jelas-jelas menyatakannya atau dia menafikannya, maka jatuh dalam kekufuran. Seperti dalam Quran jelas menyatakan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah, maka dia dinafikan. Lalu dia kata langit dan bumi ini bukan ciptaan Allah, padahal Allah jelas sebut khalaqas samawati wal arda. Ini juga boleh menyebabkan kekufuran. Okey. Termasuk lagi menyebabkan kekufuran, wa minha inkaru wujubi wajibin. Termasuk dari adalah mengingkari perkara yang wajib, ia adalah wajib. Solat wajib, dia kata tak wajib. Tahlilu haramin mujma'in alaih, ma'lumin bidarurah, minadin bidarurah. Menghalalkan perkara yang haram, yang dia tahu perkara ini haram, dihalalkan. Dia kata khamar ini halal. Ini yang bahaya. Bahaya sekarang ni, khamar dianggap halal. Padahal benda ini adalah ma huwa ma'lum min ad-dibid darrah. Kalau tak boleh, na'udzubillah min zalik, terutama orang yang baru masuk Islam, yang belum dapat tinggal daripada perbuatan yang mungkar ini, jangan sampai itikad dia halal, dia haram, dan segera bertaubat. Kasyumril khamri waz zina wal liwati wa ghairi zalika. Okey. Wa minha inkaru masyru'iyati ma'lumatin kadzalika. Seperti mengingkari perkara yang jelas disyariatkan, yang diketahui pastinya. Contoh dia apa? Seperti rawatib. Sunat solat sebelum subuh ini diketahui secara pasti dah. Tapi dia kata tak ada solat sunat sebelum subuh. Ini tak boleh. Yang jelas, maksud dia yang jelas, bukan yang khilaf. Yang khilaf contoh dia kunut ke tak kunut subuh. Contoh dia itu masih khilaf, kita tak boleh kafirkan. Okey. Lalu termasuk darinya mengingkari Mekah ataupun Baitul Kaabah, Masjidil Haram. Macam mana cara hujah haji? Cara haji bukan yang detail, maksud dia, oh ini cara haji. Oh tak, kita nak tukarlah tarikh haji. Daripada semua Zulhijjah kan penat, kita masukkan bulan haram yang lain. Rajab misalnya, Muharram misalnya. Tak boleh lah. Kan ada usulan untuk tukar tarikh haji. Sebab apa? Kalau semua Zulhijjah penuh lah, banyaknya mati ni. Maksudnya kita pecah kepada 4 bulan haram. Jadi ikut benua. Ni benua Amerika. Ni benua Afrika. Ini benua negara Arab. Ini benua Islam. Benua Asia. Ini semua mengingkari. Mengingkari hijrah baginda atas salah satu sifat dia yang pasti. Seperti mengatakan baginda tidak dilahirkan di Mekah, tidak meninggal di Madinah. Ini boleh menyebabkan kufur. Termasuk lagi seorang berkata Nabi itu bukan Nabi. Ini tak boleh. Nabi Muhammad bukan Nabi. Termasuk daripadanya adalah menganggap bahawa bagi semua haiwan juga ada Nabi. Ada Nabi di kalangan haiwan. Ini tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi hanya diutus dari kalangan para manusia. Okey. Okey, terus. Bab yang selanjutnya, tuan-tuan dan puan-puan, pada perbuatan atau ucapan yang boleh menyebabkan kekufuran.
boleh menyebabkan murtad. Yang pertama, iaitu apa? Segala pekerjaan yang jelas-jelas menunjukkan kekufuran adalah perbuatan yang terkeluar dengan sengaja dalam keadaan untuk memperolok agama. Maka dia ini jatuh kufur secara zahir dan batin. Walaupun dia jelas-jelas declare diri dia Islam, dia akan jatuh kufur. Walaupun dia ini yang mendatangkan segala hukum Islam. Termasuk dari perkara ini, famin dzalika sujudu li makhluqin, seperti melakukan sujud kepada makhluk, min samanin, contohnya sonam, berhala, au suratin atau gambar, au kaukabin ataupun bintang, au ghairiha atau selainnya. Jatuh kufur seketika. Sujud dengan sengaja, bukan kena paksa. Tujuan dia memang nak menghina agama. Dan sengaja untuk murtad dengan cara perbuatan ini, maka dia jatuh kufur. Au taqarrub ilaihi bidzabhi bismihi, atau dia sengaja untuk menyembelih seekor binatang untuk berhala tadi. Jom kita sembelih ni, kita bagi kat berhala. Itu dah boleh menyebabkan kufur. Walau fi daril harbi, walaupun di negara yang harbi, yang perang, darul harbi. In lam takum qarinatun qawiyatan ala udhrihi, selagi mana tidak zahir, tidak berdiri padanya qarinah, tanda-tanda yang kuat bahawa dia buat itu kerana uzur. Contoh dia takut kena pancung. Dia takut raja akan seksa dia, akan tangkap dan seksa dia. Dia terpaksa buat hanya nak olok-olok lah supaya takut tidak nyawa tidak terancam. Ini maksudnya. Wa minha ma yaf'aluhu kathiruna minal jahalati. Termasuk darinya adalah apa yang banyak berlaku di kalangan orang yang jahil. Minas sujudi, seperti sujud baina yaday masyayikh, sujud di depan guru. Itu tak boleh. Tapi bezakan tuan-tuan. Sujud guru adalah wad'u. Sujud tu meletakkan dadahi di atas tanah dengan sujud. Itu sujud, tuan-tuan. Dengan takbilul rijli, mencium kaki. Mencium kaki itu apa? Wa'adul fami, meletakkan bibir ala rijli syaikhi, pada kaki guru. Itu adalah perkara lain. Hukum dia apa? Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia buat kerana ilmunya, kemuliaannya, wilayah mashubah, maka dia disunatkan seperti mencium tangan. Tapi dia tidak boleh menimbulkan fitnah lah di kalangan orang awam. Walaupun bagaimana dalam kitab mazhab Syafi'i jelas, dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, wa taqbilu nahwul yadi aw rijli aw ra'si kadzalika yundabu li nahwi salahin, disunatkan kerana contoh dia untuk muria, untuk solah, kesolehan dan lain-lain. Tapi kalau dia sujud meletakkan dahi di tanah kepada guru, maka ini boleh buat kekufuran. In qasadu ibadatahum, kalau dia niatkan untuk beribadah, dia niat untuk beribadah kepadanya. Au taqarruba, atau mendekatkan diri padanya, maka jelas dia itu boleh jatuh kufur. Kalau dia mutlakkan, dia buat tanpa sebab. Dia buat tanpa sebab. Dia sujud je, tapi tanpa sebab, tanpa tujuan. Ni macam mana? Fala yakunu kufran, maka dia tidak dikatakan kufur. Bal huwa haramun qat'an, tapi dia haram secara mutlak. Sama ada dia sujud kepada tanpa, maksudnya dia tak sujud kepada siapa, dia sujud je lah macam biasa. Sama ada menghadap kiblat atau selainnya. Okey.
Termasuk tak boleh sujud pada mak bapak lah. Dan ila akhiri. Okey, wa minal af'alil mukaffirah. Termasuk lagi perbuatan yang boleh menjadikan seorang itu jatuh dalam kekufuran adalah ilqa'u syai'in minal Quran, iaitu membaling, membuang sesuatu daripada Al-Quran. Au ilqa'u syai'in fihi ismun mu'azzamun qala ar-Ruyani. Atau membuang sesuatu yang di dalamnya ada nama-nama asma Allah, nama-nama Allah yang mulia. Seperti apa yang dikatakan Imam Ruyani. Qala ar-Ruyani, Imam Ruyani berkata, Ruyani ini yang mengarang kitab Bahrul Madhab dalam mazhab Syafi'i. Au ilmu syar'iyyun, atau melempar kitab-kitab ilmu syarak di tempat yang kotor. Walaupun kotor itu suci. Maksud dia suci, tapi kotor lah, tong sampah misalnya. Li ghairi udhrin, bukan kerana udhur. Kalau udhur sebab kalau kau tak buat aku kena tembak. Dia susah lah kan. Dia takut. Itu lain. Itu ada udhur. Okey. Termasuk lagi muharabatul Nabi wa zina bihadaratihi. Melawan, memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dah tak terjadilah kecuali hari ini sengaja nak lawan syariat dia. Dan berzina di depan dia. Wa in nadhara fihi fi rawdati faqad ajaba anhu fil asli annahu dhahirun fil istighfaf fakana kufran. Dengan niat dia itu meremehkan, meremehkan perbuatan zina tadi di depan rawdah. Di depan, ini dalam kitab Rawdatul Talibin maksudnya. Bihadratihi, sengaja buat zina di depan dia, di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan untuk meremehkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lalu ucapan-ucapan yang boleh menyebabkan seseorang itu jatuh dalam kekufuran, jatuh di dalam murtad, iaitu segala perkataan yang jelas-jelas menunjukkan makna kekufuran dan dia sebutkan itu kerana dia niat nak jatuh kufur, maka kafarah, maka dia jatuh kufur. Contoh dia apa? Memang Allah ni tak wujud. Na'udzubillah min zalik. Kalau saya, janganlah aku saya nak syarahkan. Maksud dia contoh. Jadi ini bukan berniat, ini nak bagi contoh perbuatan yang, ucapan yang boleh menyebabkan seorang jatuh kufur. Tapi ini orang tu betul-betul sebut dengan niat tersebut. In qasada. An-qasdin. Iaitu memang niat, wan niyatin, dan niat untuk jatuh dalam kufuran, kafara, maka jatuh kufur. Wa in dhahara bidalili halihi annahu lam yata'ammad. Maksud dia apa? Wa in dhahara bidalili halihi annahu lam yata'ammad. Kalau ada bukti, dalil zahir bahawa dia kata keadaan dia itu memang dia sengaja, imma li jahalati hamalathu ala ma qalahu aw li dajrin aw li sakrin ittarahu ilaihi aw qillati muraqabatihi wa dabtihi li lisanihi. Dan dia akan dihukum kufur juga ketika mana tadilah, iaitu kalau ada bukti bahawa dia itu tidak berniat untuk melafazkan kalimat kufur tadi, maka dia tak dihukum lah. Seperti dia kena paksa. Dia tak tahu apa yang dia cakap. Dia tak tahu yang apa yang dia cakap itu boleh menyebabkan kekufuran. Atau contoh dia bawa kereta sampai dia mabuk, dalam keadaan mabuk. Bawa kereta tu dalam keadaan mabuk. Maksud dia bukan dia mabuk minum lepas tu dia mabuk. Contoh dia naik bas. Dia naik bas penumpang bukit, lepas tu dia mabuk transportation.
Lalu mabuk safar ni tiba-tiba dalam keadaan mabuk safar dia terlafaz perkataan yang boleh menyebabkan kufur, maka dia tidak boleh dijatuhkan kufur. Okey. Ini adalah contoh ucapan-ucapan boleh menyebabkan kufur. Yang jelas-jelas contoh perkataan yang boleh menyebabkan kufur lagi, ana bari'un minal Islam. Aku ini membebaskan diri aku daripada Islam. Au minallah, ataupun daripada Allah. Au minan nabi, atau aku bebaskan diri aku daripada nabi. Awil Quran, aku bebaskan diri aku dari Quran. Au hududillah, atau dari segala hukum-hukum Allah, hudud Allah. Au syara'i, atau segala syariat Allah. In lam yu'alliq bi syai'in. Idza lam yu'alliq bi syai'in. Ketika mana dia tidak menggantungkannya pada sesuatu. Amma idza allaqa, kalau dia mentaklikkan pada sesuatu, ka'an qala in fa'altu fa ana kafirun. Kalau aku buat benda ni maka aku jatuh dalam kekufuran. Au bari'un minal islami, atau aku bebaskan diri aku daripada Islam. Au nahwihima, atau sesamanya. Fa in arada mujarrada ta'liq kafara halan. Kalau dia niat hanya untuk menggantungkan terjadinya suatu perkara dengan perbuatan tersebut, maka dia jatuh kufur secara ketika. Kama marra. Au tabi'i dan nafsihi, atau untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan tersebut, fala kufra, maka dia tidak kufur. Au atlaqa, atau dimutlakkannya juga tidak kufur. Contoh dia apa? Dia kata, kalau sampailah, na'udzubillah min zalik, kalau sampailah aku buat perbuatan hina ni, contoh dia, maka aku kufur. Dengan harapan dia tak buat benda tersebut. Ini tidak jatuh kufur. Tak jatuh kufur sebab dia berharap untuk tidak berbuat perkara tersebut. Wa yusannu ayastaghfirullah ta'ala wa yatashahhadu. Dan disunatkan bagi dia untuk beristighfar kepada Allah SWT wa yatashahhada, dan dia mengambil syahadah kembali atas apa perbuatan yang dia buat. Okey. Jelas ya? InsyaAllah. Termasuk yang boleh menyebabkan ucapannya kufur lagi adalah seseorang yang menafikan, dalam ucapannya menafikan hukum hakam ma huwa ma'lum min ad-dibi darurah. Seperti dia kata, tinggalkan solat, tinggalkan zakat, tinggalkan puasa tanpa ada sebab lah. Kelain dah, kau jangan puasa, kau tengah sakit, itu lain lah. Ini disebut. Banyak lagi perbahasan-perbahasan yang boleh menyebabkan seorang itu jatuh dalam murtad, yang insya-Allah pada lain waktu boleh kita jelaskan lagi. Maka saya tutup pembahasan saya dalam pembahasan ini di sini, kerana waktu pun sudah melebihi daripada yang dituntut oleh saya, daripada saya. InsyaAllah saya mohon maaf kalau ada salah silap daripada saya mohon maaf sebesar-besarnya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga kita semua dijauhi daripada jatuh dalam kemurtadan ini. Semoga umat Islam juga mengawasi diri daripada perbuatan-perbuatan yang durjana ini, daripada murtad yang merugikan, menghilangkan agama kita. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.